Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Khairul Amin Zul. Saya daripada ISM Muslimuddin semester 6. Insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan KK pendek saya bertajuk Suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Dalam pembentangan saya ini, saya membagikan kepada 3 subtopik, iaitu konsep suluk, tawajuh dan adab. Konsep suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Saya akan menyentuh penggunaan istilah. Saya merujuk kepada sumber Kamus Dewan. Suluk, istilah suluk. Suluk ini mempunyai 3 maksud. Pertama ialah jalan ke arah pencapaian kesempurnaan batin, mistik, tarekat dan tasawuf. Ia juga merupakan perbuatan mengasihkan diri untuk bertafakur dan menenangkan fikiran. Yang kedua ialah suluk ini juga dikenali sebagai nyanyian seperti dalam pertunjukan wayang. Yang ketiga, suluk merupakan nama kaum yang tinggal di Sandakan, Tawau, Lahad Datu dan Sempurna. Istilah kedua adalah khalwat. Khalwat terbagi kepada 2 makna. Yang pertama ialah perbuatan mengasihkan diri atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran, bertafakur dan lain-lain lagi. Kalau kita tengok, sama je dengan yang suluk yang pertama tadi. Khalwat yang kedua ialah berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan juga mempunyai hubungan suami isteri. Tetapi kalau kita tengok konteks pada hari ini, masyarakat Malaysia lebih memahami khalwat tu yang nombor 2 ni lah, bersembunyi bersekedudukan antara lelaki dan perempuan, sama ada yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Yang ketiga adalah uzlah, pengasingan diri daripada orang ramai. Kalau kita tengok ketiga-tiga istilah ni hampir sama saja maksudnya. Istilah khalwat juga digunakan pakai dalam ilmu fiqh. Apa yang dimaksudkan dengan khalwat dalam ilmu fiqh ialah hubungan suami yang bersekedudukan dengan isteri, sama ada hingga berlakunya persetubuhan ataupun tidak. Kebanyakan rakyat Malaysia memahami bahawa khalwat merupakan perbuatan maksiat antara lelaki dan perempuan. Itu yang saya katakan tadi. Rakyat Malaysia lebih menggunakan khalwat untuk perbuatan yang tak betul ni lah. Jadi logik jugalah kalau kita guna selain daripada khalwat, kita guna suluk. Gitu. Seterusnya adalah suluk menurut para ulama'. Para ulama' berbeza pendapat tentang jumlah hari untuk melakukan khalwat. Ya, betul. Saya menurut bacaan saya dalam kitab sirah, ada yang mengatakan jumlah suluknya beginilah. Mengikut ulama' tu dapat. Dan dalam kitab Aqaid pun banyak mengatakan berapa jumlah hari-hari dia. Tapi saya tak masuk ke dalam semua ini. Saya masukkan hanya sebahagian saja. Suluk menurut Syekh Ahmad Zarruq ada 2. Pertama, mesti ada guru. Tak ada guru, tak sah. Sebab guru pun bukan sekadar guru yang biasa. Dia mesti guru yang mursyid. Sebab guru yang mursyid ni dia sudah mencapai pangkat yang ma'rifatullah lah. Kata Dr. Engku Ibrahim, guru mursyid ni dia, ataupun ahli sufi ni, dia dah arif billah. Dia dah diberi ijazah untuk mengajar orang lain pula. Seterusnya, cara-cara untuk melakukan suluk menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Gurulah yang mewajibkan atau menyuruh anak muridnya untuk melakukan khalwat di tempat tertentu. Okey, dalam kajian KK panjang saya ada buat interview dengan ahli yang mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah. Encik Johari itu mengatakan bahawa Encik Zul mengatakan bahawa dia tidak dibolehkan untuk bersuluk atas arahan untuk guru lah. Tak tahulah sebabnya apa dia. Tapi dia dibenarkan untuk bertawajuh. Manakala Encik Johari pula dia dibenarkan untuk bersuluk lah. Tempat yang dipilih sudah semestinya tempat yang sunyi atau tempat yang jauh daripada orang ramai. Kalau orang yang saya interview ni, diorang akan melakukan tawajuh di surau kediaman Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Mereka bermula di surau tu dulu. Kemudian mereka akan barulah
ke tempat yang lagi tinggi lah, ataupun peringkat yang lagi tinggi. Yang ketiga, pembantu akan menyediakan makanan. Maksudnya kalau ada seorang murid yang nak bersuluk, tok guru mesti cari lagi seorang untuk membantu dia untuk menghantar makanan lah. Sebelum berkhalwat, murid tersebut akan ditalqinkan terlebih dahulu oleh gurunya, akan zikir-zikir supaya dia dapat membacanya ketika berkhalwat. Seterusnya, menumpukan perhatian. Ini adalah perkara yang paling basic dan paling asas dalam suluk ataupun khalwat. Mesti tumpukan perhatian. Hati tak boleh ada benda yang melalaikan. Dalam hati ni hanya Allah Ta'ala saja. Etika berkhalwat ialah tidak menyibukkan hati dan fikiran terhadap perkara yang melalaikan. Suluk dalam tarikat Naqsybandiyyah Al-Khalidiyah. Suluk yang diamalkan ini terbahagi kepada dua, iaitu khalwat harian ataupun suluk berjemaah. Para salik boleh mengambil tempoh suluk sama ada 10, 20 ataupun 40 hari. Kajian yang saya buat ataupun interview yang saya tanya kepada ahli tasawuf, ahli tarikat yang ada di Bangi ini, diorang bersuluk dalam bulan Ramadan. Dalam tempoh tu tak adalah dalam satu bulan solid. Tuan guru kata boleh pilih 10 hari dalam bulan Ramadan. Seterusnya, peringkat permulaan para salik akan bersuluk di masjid. Apabila sudah capai tempoh tertentu, mereka akan bersuluk di zawiyah, ribat ataupun khanaqah. Untuk yang kajian saya ini, mereka akan bertawajuh dulu. Bila dapat izin, baru mereka akan bersuluk dah. Semasa bersuluk, para salik tidak dibenarkan makan apa-apa jenis haiwan yang bernyawa. Ini merupakan pantang larang makan. Diorang, apa yang saya dapati, mereka macam kena jadi vegetarian lah. Tak boleh makan macam telur, daging lembu, daging ayam. Sebab kalau makan benda-benda yang macam ni, dia memberatkan badan lah. Dia memalaskan kita untuk berzikir lah. Hal ini logik kalau kita tengok mengapa orang yang menghafal Al-Quran, mengapa orang yang bermain dengan ilmu-ilmu Islam ni, diorang cukup jaga dalam makanan. Hatta Imam Al-Ghazali pun ada membincangkan tentang makanan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Seterusnya adalah tawajuh. Tawajuh merupakan proses perjumpaan antara guru dan anak murid. Salik lah. Jika tak ada pertemuan, maka anak murid boleh membayangkan wajah guru. Tapi membayangkan ini dia tidak dipanggil tawajuh. Dia dipanggil rabitah. Rabitah ini membayangkan wajah guru ketika berzikir itulah. Okay, tawajuh terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama tawajuh harian, yang kedua tawajuh ta'aruf, yang ketiga tawajuh akbar. Tawajuh harian ni adalah satu praktikal amalan wirid yang dilakukan oleh salik, sama ada dibuat bersendirian ataupun berjemaah. Tawajuh ta'aruf adalah praktikal wirid ataupun zikir, tetapi dalam masa sama dia menjaga perhubungan silaturahim dengan ahli-ahli tawajuh. Tawajuh akbar pula ialah tawajuh yang dilakukan secara berkala, kemudian ada orang tertentu dan masa tertentu. Cara bertawajuh, para salik akan duduk tawaruk, tetapi secara terbalik. Kalau kita semayang, duduk tawaruk kita akan, ni saya andaikan dengan tangan saya lah, ni kaki kiri kita, ni kanan kita. Tawaruk dalam semayang. Kalau tawaruk terbalik ialah kaki kanan kita masuk, kaki kiri kita begini. Dia terbalik. Seterusnya adalah adab suluk. Saya membahagikan adab suluk ni kepada 3. Adab sebelum suluk, adab semasa suluk dan adab selepas suluk. Adab sebelum suluk. Adab dalam suluk ni, menurut semua bacaan saya, banyak ada yang letak sampai 20, ada yang letak sampai 15. Tapi ada yang random, ada yang tak kata sebelum, ada yang kata semasa, ada yang kata selepas. Tapi menurut bacaan saya perhalusi adab yang saya kaji ni terbahagi pada 3. Sebelum, semasa dan selepas. Dan seterusnya saya tidak meletakkan kesemua adabnya. Saya meletakkan hanya sebahagian saja. Okay, adab sebelum suluk. Pertama, mesti niat. Mesti nak bersuluk. Yang kedua, dapat izin guru. Macam yang saya cakap tadilah, menurut Encik Zul tidak dibenarkan untuk bersuluk. Tapi atas hasan apa, wallahu alam. Antara dia dengan tuan guru lah. Encik Johari, dia diizinkan bersuluk.
Yang seterusnya membawa segala kelengkapan suluk. Yang keempat berwuduk. Yang kelima tempat suluk, masuk tempat suluk dengan kaki kanan. Ini yang kata adab lah. Hatta adab dalam hutan orang bicara tentang adab. Nak masuk hutan kaki kanan, bismillah selawat. Takkan nak bersuluk pun tak ada adab, mesti ada adab. Adab semasa suluk. Fokus berzikir, tak boleh bersandar. Yang ketiga rabitah. Rabitah ni dia ada isu sebenarnya sampai keluar fatwa antara ahli muzakarah jaiz. Menurut apa yang saya dapat daripada Cik Johari, rabitah ni sama dengan bacaan doa ibu bapa. Dia pernah tanya kat saya, kalau kita baca doa untuk ibu bapa, apa benda yang kita buat? Kita akan secara automatik terlintas gambaran ataupun muka mak ayah kita. Begitu juga rabitah. Rabitah ni dia tidak memerlukan, tidak beriktikad yang buruk, iktikad yang salah. Tetapi rabitah ni adalah membayangkan wajah guru untuk berkat. Okay, seterusnya, apa-apa yang berlaku mesti disampaikan pada tunggu. Encik Johari kata, semasa dia bersuluk, apa-apa yang dia khayalkan, dia kena tulis. Kemudian bagi pada guru. Guru tu yang akan tafsirkan. Yang keenam, tidak meninggalkan solat Jumaat. Solat Jumaat juga menjadi isu. Ada yang suluk tapi tinggal solat Jumaat. Sebab adalah faktor dia macam terkeluar daripada radiasi kawasan wajib sembahyang Jumaat. Ada yang katakan orang yang bersuluk ni dia sakit, dalaman dia sakit. Tapi untuk yang Cik Johari, grup dia dinasihatkan, dia digalakkan supaya tidak tinggallah sembahyang Jumaat tu. Lagipun dalam fiqah kita pun tahu Jumaat itu secara ijma'. Menjaga keseimbangan badan supaya tidak mudah lapar, menjaga makanan, tidak boleh tidur melainkan keuzuran. Adab sudah suluk. Rahsia. Encik Johari pun kata kat saya minta maaf, saya tak boleh ceritakan solid 100% apa yang berlaku semasa suluk. Tapi bagaimana cara, macam mana nak bersuluk, sedikit sebanyak info suluk tu bolehlah ceritakan, tapi tak boleh detail. Contohnya suluk, kena masuk dulu tarikat, kena bai'ah dulu, suluk ada zikir dia. Begitulah yang benda ringan je lah dia cerita dekat saya, tapi tak adalah cerita apa benda yang dia khayalkan, apa benda yang dia dapat masa tu. Itu tak ada, itu rahsia dia. Hatta dia sendiri cakap pada saya awal-awal, nak tahu pasal tarikat ni, nak tahu secara detail, dia kena jadi ahli. Seterusnya melazimi zikir, banyak amal ibadat, melazimi guru. Kesimpulan dia, walaupun terdapat perbezaan penggunaan istilah, ada yang guna uzlah, ada kata suluk, ada kata khalwat, tapi maksud yang ditujukan adalah sama, penyucian jiwa dari latihan suluk. Suluk mengukuhkan lagi, mensucikan lagi jiwa kita. Tak boleh kalau tak ada suluk. Suluk mempunyai adab dan tata cara yang mesti dilakukan oleh para salik. Yang terakhir adalah pihak jaiz dia mengharamkan amalan rabitah kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam. Yang saya dapat, yang saya baca yang saya jumpa dengan ahli pegawai agama kata memang rabitah itu diharamkan kerana dia bercanggah. Tapi bila kita tengok di Negeri Sembilan, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ni dibenarkan. Jadi wallahualam. Tapi dia kata asas dia begini, amal Islam ni dia diterajui oleh negeri-negeri. Jadi kalau negeri jaiz dia mengharamkan, maksudnya negeri lain kena faham gerak kerja jaiz. Kalau negeri Sembilan membolehkan, maka jaiz kena menghormatilah pendirian Negeri Sembilan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.